kes ini kes yang sangat dekat dengan hati saya. Kerana saya dibesarkan dalam keluarga yang dipimpini seorang pegawai Navy yang bermula berkhidmat sebaik sahaja pekerjaan pertama beliau sampai ke detik dan saat beliau bersara. Beliau bersara sebagai pegawai Warren dalam Navy, terkenal sebagai seorang yang dipanggil korban. Ada pegawai-pegawainya di sini juga, iaitu atuk saya. Saya kenali beliau sebagai seorang yang paling kuat bekerja, sanggup meninggalkan keluarganya untuk mempertahankan kedaulatan negara. Bagi menjaga perairan negara, dilatih di luar negara, sanggup meninggalkan keluarga begitu lama demi pengorbanan yang lebih besar. Cerita ini bukanlah cerita yang asing. Cerita ini saya rasa dapat dirasai oleh abang-abang polis yang mempertahankan keselamatan kita semua. Boleh dirasai oleh Angkatan Tentera Malaysia dengan misi-misinya mempertahankan kedaulatan kita di perairan, naik bot begitu lama sekali, berbulan-bulan terpisah dengan keluarga, yang masuk ke hutan berbulan-bulan mempertahankan kedaulatan kita. Cara rakyat menjaga mereka adalah untuk memastikan bahawa mereka mempunyai peralatan yang canggih supaya hak mereka, keselamatan mereka terbela dan terjaga juga. Ini bukan perkara yang kecil, kerana apabila ada kerajaan yang sanggup mengorbankan keselamatan mereka, kedaulatan negara, apabila mereka sanggup menitiskan darah untuk menjaga negara kita, ini adalah pengkhianatan yang terbesar yang wajib kita semua tentang. This is no joke. Negara kita, keselamatan kita, kedaulatan kita senang untuk diperketat-ketikkan, diperlekehkan. Media-media antarabangsa melaporkan apabila kita membelanjakan berbilion ringgit untuk menjaga kedaulatan perairan kita, kapal tak wujud sampai ke hari ini. Yang peliknya, apabila beli kapal rasuah equanimity menggunakan setengah bilion duit rakyat, abang-abang polis duit kamu, rakan-rakan media duit kamu, cepat sahaja kapal itu ada. Tetapi apabila kita ingin membeli kapal-kapal untuk menjaga perairan kita, kedaulatan kita, selepas lebih 12 tahun, satu pun tak siap lagi. Rakan-rakan media, jangan terperangkap dengan penipuan mereka semalam. Jangan terperangkap. Mereka menunjukkan kapal-kapal. Ingat, tanda tangan pada tahun 2011 perjanjian itu dibuat. Sudah lebih 12 tahun. Menteri Pertahanan 2017 menunjukkan kapal sudah siap. Kapal sama yang Menteri Pertahanan tunjukkan sudah siap pada 2017 adalah kapal sama yang masih sudah dibina pada tahun 2022. Masuk akal ke tidak? Tidak masuk akal. Ia seperti jada time machine. 2017 dah siap, 2022 masih nak dibina lagi. Ini bukan perkara yang kecil. Wang rakyat dibelanjakan, diselewengkan, dan akhirnya nama negara kita tercemar. Kedaulatan negara kita hilang dengan begitu saja. Saya tahu ada ramai abang-abang polis di sini. Kalau ada pihak-pihak atasan yang suruh ambil tindakan, fikirkanlah. Kalian semua bekerja pagi dan malam, bertempur untuk menjaga keselamatan kita semua. Bayangkan pada satu hari nanti ada politikus-politikus yang merampas hak anda untuk ada pistol untuk menjaga keselamatan anda, untuk ada baju kalis peluru, motor, kereta untuk menjaga keselamatan. Segala hak kamu dirampas dengan begitu saja. Itulah nasib veteran-veteran dan ahli-ahli anggota tentera yang masih berkhidmat pada hari ini. Nasib mereka tergadai kerana rasuah yang berlaku di peringkat yang tertinggi. Ini pengkhianatan yang terbesar di dalam negara tercinta kita, Malaysia. This is not something small. Saya tahu ada yang laporkan, tak apa, kita masih sedang bina lagi. 6 bilion sudah dibelanjakan, satu kapal pun tidak siap lagi. Hujah yang digunakan oleh pihak sana, tak apa, kita berikan kepada syarikat kerajaan.
syarikat kerajaan yang buat. Ini adalah untuk dividen kepada anggota-anggota veteran. Sama seperti dulu. Saya tahu Bapa Polis ada di sini juga. Dulu apabila kita protes lawan 1MDB, mereka katakan perkara yang sama juga. Ini adalah syarikat kerajaan yang dapat nikmatnya rakyat Malaysia juga. Tetapi hari ini kebenaran telah menang. Terbukti wang berbilion ringgit duit rakyat lesap dengan begitu saja. Dan mahkamah, dua mahkamah telah membuktikan kesalahan yang jelas di dalam dan juga di luar negara. Jangan terperangkap dengan penipuan mereka. Berikan kepada boosted, tapi boosted subkontrak kepada CAD, CAD ke CED, CED akhirnya pergi ke syarikat luar negara juga, DCNS. Syarikat yang sama bawa Tails Group, di mana kita membeli Skopin Submarine, di mana pada Mahkamah Perancis pada April tahun ini telah mendakwa syarikat-syarikat dan pemimpinnya kerana merasuah di negara kita. This is not something small. Syarikat yang sama melibatkan pemimpin yang sama, komisen 400 juta ringgit menggunakan wang rakyat kita. Berulang lagi. Adakah kita ingin menutup mata dan menutup telinga apabila kedaulatan negara kita terjual dan tergadai dengan begitu sahaja? This is no joke. Enough is enough. We will fight them and we will fight them hard. Ini kedaulatan kita, tuan-tuan dan puan-puan. Mesej saya kepada anak muda, tidak kisah kamu sokong parti mana pun, bangsa kamu, agama kamu, tetapi ini adalah negara yang kita dibesarkan bersama, dan insya-Allah negara yang kita akan menutupkan mata kita ini bersama. It is a country which we will devote our life to. Mungkin kalian tidak memahami isu ini pada hari ini, tetapi jikalau kita hanya menutup mata dan telinga pada hari ini, tergadailah negara kita 10-20 tahun yang akan datang. Orang di luar yang dilihat sebagai musuh kita, apabila mereka melihat kedaulatan kita senang tergadai kerana rasuah, senanglah negara kita dilemahkan dengan begitu saja. Kerana realiti di Malaysia, musuh kita bukan di luar, musuh kita di dalam negara. Sebab itu kita perlu lawan mereka berhabis-habisan. Kita juga perlu ingat, anak-anak muda, yang akan mewarisi negara kita adalah kita semua. Kita akan mewarisi perairan kita, kita akan mewarisi kedaulatan kita, kita akan mewarisi sistem yang bobrok, rasuah dan bermasalah ini. Masa untuk berjuang adalah sekarang. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ini adalah masa untuk kita bersama. Ini adalah masa untuk kita lawan mereka berhabis-habisan. Menang atau kalah, janji kita boleh kata apabila kita tahu ada masalah di negara kita, kita tidak berdiam diri. We did something. We spoke up and we will defend this blessed Malaysia. Lawan!